Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali untuk kita terus sambung part 2 untuk diode semiconductor. Sebelum ni cikgu dah terangkan berkenaan dengan diode semiconductor yang mana kita combinekan antara semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N untuk membentuk diode, yang mana diode ni berfungsi membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja. Okay, sekarang ni kita nak tengok apa fungsi dia ataupun kegunaan bagi diode semiconductor dan juga kapasitor di dalam rektifikasi arus ulang-alik. Okey, rektifikasi ni apa? Kita akan tengok, iaitu yang mana kita dah sebut sebelum ni bahawa diode ni boleh menukarkan daripada arus ulang-alik kepada arus terus. Jadi kita nak tengoklah macam mana dia tukarkan. Sebab di rumah kita terima daripada penjana elektrik tu kan, masuk ke rumah kita tu 240 volt dalam bentuk arus ulang-alik. Okay, sekarang ni ada benda ataupun ada peralatan elektrik kita yang menggunakan arus terus macam handset kita. So di sini ni yang kita terima kat sini adalah arus ulang-alik. Yang masuk kat sini ni ialah AU, arus ulang-alik, ataupun kalau bahasa Inggeris dia sebut AC lah, alternating current. Okay, tapi masalahnya yang kena masuk ke dalam handset kita adalah AT, arus terus, ataupun DC lah bahasa Inggeris, direct current. So sekarang ni fungsi bagi diode ni, dia nak menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, terus mari kita pergi tengok. Kita terus tengok macam mana dia dapat menukarkan. Okey, yang pertama di sini dia ada buat eksperimen menggunakan litar ini, diode sebagai rektifikasi, diode as rectifier. Okay, yang mana dia menghasilkan half wave rectification. Apa itu half wave rectification? Maka cikgu lebih suka menggunakan litar yang cikgu okay, ini lebih mudah untuk kamu faham, insyaAllah. Okay, mari kita tengok. Jadi input kita sekarang ni adalah alternating current. Okay, alternating current dia mesti ada kita positif dan kita negatif, atas dan bawah. Alternating current ni macam-macam. Ada yang berbentuk macam ni. Okay, alright, macam ni alternating current. Ada lagi macam ni pun ada. Okay, berbagai-bagai bentuk alternating current ataupun arus ulang-alik. Asalkan dia ada positif negatif, bermaksud dia adalah arus ulang-alik. Okay, tak semestinya bentuk yang macam graf sinusoidal ni. Dia yang ni pun dikira sebagai arus ulang-alik. Untuk menghasilkan arus terus, hanya dia berada pada satu kawasan saja. Contohnya kalau macam bateri, dia maintain je satu nilai kat atas ni. Ini nilai voltan lawan dengan masa. Ataupun kalau dia berada hanya di kawasan atas saja, ini semua adalah arus terus. Okey, dia hanya berada pada satu side. Kalau positif, positif lah. Okey, mari kita tengok macam mana diode ini berfungsi sebagai penukar arus daripada ulang-alik kepada arus terus. Okey, mari kita tengok. Bila kita letak simbol, ini simbol untuk arus ulang-alik kita katakan kita yang pertama. Kita yang pertama, atas akan jadi positif, bawah negatif. Maka arus akan mengalir daripada sini. Okey, sampai dekat diode, kita dah tengok dah. Yang sebelum ini bermaksud dibenarkan mengalir. Nampak macam nak panah kan? Okey, you may go, boleh masuk. Maka arus akan mengalir melalui perintang ini pergi ke sini sampai ke terminal negatif. Maka kalau kita tengok yang disambung ke OSK ni, kita yang pertama dapat dilalui oleh arus tadi. Clear? Okey, yang kedua, kita tukar warna pen. Yang kedua, kita yang kedua, yang bawah pula jadi positif, atas jadi negatif. Maka arus akan mengalir daripada sini pula. Lalu sini, masuk sini, sampai kat sini, sampai dekat diode. Apa yang berlaku adalah, nampak ni pagar. Pagar ni tak boleh lalu. Sebab apa? Dia tidak dibenarkan mengalir. Ini kita panggil dia sebagai pincang songsang. Yang tadi, yang pen merah ni, pincang depan, dibenarkan mengalir. Tapi yang kedua ni, pincang songsang. Maka tidak ada, di OSK tu tidak akan menghasilkan gelombang. Sebab apa? Tak boleh lalu. Maka lepas tu dia akan tukar balik. Dia guna yang merah pula. Yang atas pula jadi positif sebab dia kan kita dia berulang-ulang. So dia akan lalu atas pula. Lalu atas
dibenarkan mengalir. Okey. Jadi graf kita akan dapat boleh lalu, tak boleh lalu. Lepas tu boleh lalu. Dan begitulah seterusnya. Okey, inilah graf yang kita akan dapat. Maka graf ini sebenarnya kalau kamu perasan, dia dah pun hanya berada di kawasan atas saja. Kawasan yang bawah ni tak ada dah. Bermaksud ini telah pun arus ulang-alik tadi telah pun ditukarkan kepada arus terus. Itu yang kita kata diod ini dia adalah sebagai penukar daripada arus ulang-alik kepada arus terus yang kita namakan sebagai rectifier ataupun proses ini sebagai rektifikasi. Ini kita namakan sebagai rektifikasi gelombang separuh. Okey, rektifikasi gelombang separuh. Yang mana kamu nampak ni dia hasilkan separuh je gelombang. Bagi atas je yang dapat, positif je dapat, yang negatif tak dapat. Okey, selesai untuk rektifikasi gelombang separuh. Dia ada dua. Yang kita tengok. Okey, yang seterusnya adalah okey, yang ni. Mari kita tengok yang ni. Sama je dia punya proses dia, lebih kurang sama. Okey, sekarang mari kita tengok yang satu lagi. Dia punya input sama. Input dia adalah arus ulang-alik. So dia ada positif, negatif cycle dia. Katakan yang pertama X ini positif, maka Y akan jadi negatif. Arus akan mengalir daripada positif ke negatif. Masuk sini, lalu sini. Sampai dekat sini dia jumpa junction, simpang. Kita ada D1, D3, D2 dan juga D4. Ni diod lah So kita ada 4 buah diod. Sampai dekat junction ni, arus tak akan pergi ke diod 4. Sebab apa? Ni, nampak pagar. Bermaksud dia reverse bias ataupun pincang songsang, tak boleh masuk, arus tak dibenarkan mengalir. Maka dia akan mengalir ke D1. Sebab ini forward bias ataupun pincang depan. Maka dia akan lalu sini. Sampai kat sini jumpa junction lagi. Dia boleh pergi kiri ataupun kanan. Maka dia tak akan pergi D3 sebab reverse bias. Dia akan terus ke sini. Sampai sini dia akan masuk perintang, turun bawah, patah balik sini. Okay, yang ni sebenarnya dia memanglah pergi. Sebab apa? Di sini dia akan hanya menghasilkan VR ini ataupun beza upaya dekat R ini. Dia hanya menghasilkan signal yang dicatatkan oleh OSK ataupun osiloskop sinar katod. Yang mana kita akan nampak bentuk graf yang terhasil. Bila mana dia dah complete laluan dia, kita akan nampak bentuk graf itu. Okay, sebab ini disambungkan ke OSK ataupun CRO lah. Okay, kita teruskan perjalanan arus tadi. Lalu sini, dia naik sini, masuk sini, sampai junction sini. Okey, sekarang ni dia ada dua yang forward bias. D4 pun forward, D2 pun forward. Tetapi kena ingat, arus ni dia nak pergi Y. Maka dia tak akan naik ke D4. Sebab kalau D4 dia akan jumpa balik dengan arus yang mengalir tadi. Maka dia akan pilih jalan ni, pergi ke D2, turun bawah. Sampai sini, jumpa junction, simpang. Dia boleh pergi D3 ataupun nak pergi ke Y. Disebabkan laluan dia memang kena complete cycle ke Y, maka dia akan lalu ke sini. Dia tak pergi ke D3, lalu bawah dan dapat satu liter yang komplit. Arus dapat mengalir penuh daripada X ke Y. Maka graf yang terhasil adalah penuh lah, sama macam yang input dia tadi, positif. Okey, mari kita tengok yang reverse pula. Sekarang ni Y pula jadi positif, X pula jadi negatif. Maka arus akan mengalir ke sini. Okey, lalu ke bawah ni. Sampai dekat sini, kita tahulah dia jumpa junction, tak boleh pergi D2. Dia akan pergi D3. Pergi D3 sampai junction sini, dia tak akan pergi D1 sebab ada pagar ni, tak boleh masuk. D1 tak boleh, maka dia akan lalu sini. Sampai dekat A, dia turun bawah. Turun bawah ikut perintang, lalu sini, lalu sini, lalu sini, naik ke atas sampai junction sini. Maka dia ada dua laluan, sama ada D2 ataupun D4. Dia nak pergi ke X, maka dia naiklah ke D4. Sampai sini lalu jumpa junction, dia boleh pergi D1 tapi dia target nak pergi X. Maka dia naiklah ke atas. Okey, naik atas, pergi atas, maka dia pun sampai ke X. Complete tak dia punya laluan? Complete. Alright, jadi maka kita akan dapat graf dia point. Okey. Persoalannya ialah apa? Kenapa dia punya graf duduk kat atas pula? Kenapa tak buat kat bawah?
Yang ni cikgu jawab siap-siap sebab ramai budak yang tanya. Memang dia akan tanya, kenapa graf dia tak duduk kat bawah? Kenapa graf dia kat atas? Sebabnya mudah je. Cuba kamu tengok, laluan yang merah tadi, dia akan mengalir daripada, bila dah sampai dekat perintah nak masuk ke OSK ni, laluan dia ialah daripada A turun ke B. Okey, daripada A dia masuk sini turun ke B. Jadi di sinilah yang akan dibaca oleh OSK sebagai graf tu melengkung ke atas. Dan untuk laluan yang biru juga, dia ialah datang daripada A turun ke B juga. Bermaksud dia akan dapat di bahagian yang sama juga. Dia punya gelombang itu ke atas juga. Sekiranya katakanlah yang biru ni dia daripada B naik ke atas macam ni. Barulah sepatutnya dia akan berada di bawah begitu. Okey, tapi disebabkan tak berlaku macam tu, maka yang ni kita padam yang bawah. Sebab laluan untuk menghasilkan ataupun gelombang itu yang dapat dibaca oleh OSK ialah daripada A ke B. A ke B bermaksud arah dia sama. Okey, jadi sekarang ni dah selesai untuk kita tengok bahawa graf ini dia telah menghasilkan macam ni lah. Kalau dia sambung lagi, kerana dia akan sentiasa berulang-alik sehinggalah kita tutup switch. Okey, kita akan dapat satu graf yang begini, yang mana semuanya berada di kita positif, yang mana ini ialah arus terus. Nampak tak? Daripada arus ulang-alik sekarang dah pun bertukar menjadi arus terus. Maka ini juga satu proses rektifikasi yang kita namakan sebagai rektifikasi gelombang penuh. Okey, gelombang penuh. Jadi senang je lah. Yang tadi gelombang separuh, ini gelombang penuh. Sebab tadi kan macam ni. Tadi kan macam ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Buruk sikit tulisan cikgu, tak apalah. Yang penting kamu faham. So yang tadi ada, lepas tu tak ada, ada. Ni separuh gelombang. Okay, jadi selesai untuk rektifikasi gelombang penuh dan juga rektifikasi gelombang separuh. Okey, yang atas tadi untuk satu diod dia menghasilkan rektifikasi gelombang separuh dan 4 diod menghasilkan rektifikasi gelombang penuh. Alright. Yang atas ni separuh, yang bawah adalah rektifikasi gelombang penuh. Okey, jadi apa yang kita bincangkan tadi, dia adalah rektifikasi gelombang separuh yang telah cikgu dah tunjuk pun tadi tu. Maka inilah dia punya ada maklumat berkenaan dengan rektifikasi gelombang separuh ni. Dia sebut semasa pincang hadapan ataupun pincang ke depan ini arus dibenarkan mengalir, dan kita akan dapat yang graf dia sama macam graf input. Okey, ini graf input, ini adalah graf output. Maka kita akan dapat. Tetapi bila masa pincang songsang, maka tidak ada separuh negatif tu, tidak ada yang bawah ni. Okey, ini kita cikgu dah tunjukkan tadi mekanisme dia, dan seterusnya begitulah. Maka kita dapat rektifikasi gelombang separuh yang mana telah pun ditukarkan daripada arus ulang-alik ini, arus ulang-alik telah pun menjadi arus terus. Okey, itu gelombang separuh. Yang seterusnya gelombang penuh pun cikgu dah terangkan, cuma cikgu tak sebut tadi nama dia. Nama dia yang 4 ni, yang kita sambung 4 diod secara, yang kita sambung secara diamond ini, kita namakan dia sebagai rectifier tertimbang. Okey, rectifier tertimbang ataupun dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai bridge rectification. Okey, bridge rectification ataupun rectifier tertimbang. Jadi keempat-empat diod ini berfungsi untuk membenarkan arus mengalir daripada kita positif pun mengalir, kita negatif pun mengalir. Cuma beza dia ialah pada waktu dia masuk ke OSK itu, laluan dia adalah sama arah. Yang masa negatif pun, yang masa kita positif pun daripada atas ke bawah, yang masa negatif pun daripada atas ke bawah melalui OSK. Maka kita dapatlah yang separuh kita positif dan negatif. Jadi kita dapat kedua-duanya menghasilkan gelombang penuh pada output dia. Jadi kita dah pun dapat ini dia, kita dapat arus terus. Okey, arus terus. Daripada sini arus ulang-alik, kita telah dapat arus terus. Jadi ini kita namakan sebagai rektifikasi gelombang penuh. Sebab apa dia penuh kan? Yang sebelum ni, yang separuh tu dia hilang kat tengah ni. Ada tak ada, ada tak ada kan? Okey, yang ni lebih mantap dia punya voltan dia.
Maka kalau kita tengok macam ni lah, kalau kita kata lampu tu menyala tu malap, menyala, malap, balik, menyala macam tu. Tapi kalau yang tadi menyala, lepas tu padam, menyala, padam, menyala macam tu. Alright. Jadi kita ada satu lagi komponen yang mana kita nak memantapkan lagi arus ni, okay, ataupun voltan ni, sebab voltan dengan arus dia berjalan seiringan. Kita dah belajar dalam tajuk hukum Ohm tu. Okey, kalau ini adalah arus ulang-alik, kita dah dapat hasilkan arus terus. Ini gelombang penuh. Ini gelombang penuh, rektifikasi gelombang penuh. Tapi kalau kita dapat tengok untuk arus terus yang mantap ataupun stabil, yang ni, ini biasanya adalah bateri ni. Okey, bateri adalah satu contoh arus terus. Maka kita akan dapat voltan dia mantap je. Katakan nilai dia 1.5 volt kat sini, maintain je 1.5 volt. Okay, sekarang ni kita nak, daripada arus ulang-alik yang kita dapat ni, kita nak mantapkan dia. Jadi kita gunakan satu komponen yang kita namakan sebagai kapasitor. Alright, kapasitor. Jadi kapasitor ni berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai perata arus. Okay, dia kata to smooth the current. Smooth current. Maksudnya dia nak melicinkan arus ataupun meratakan arus supaya yang macam cikgu sebut tadi lah. Kalau dia ada lampu tu cerah, malap, kita tak apa sonok lah kan. Kita nak maintain cerah dia. Ataupun kalau dia dim sikit pun kita tak perasan sangat dia berkurang dia punya nilai tu, arus ataupun nilai voltage. Jadi kita tambah satu komponen iaitu kapasitor ni. Kat mana kita sambung? Mari kita tengok. Sekiranya kita guna yang gelombang separuh, kita letak kapasitor ini selari dengan perintang kita. Okey, apa yang berlaku ialah semasa litai laluan yang pertama, arus akan mengalir. Dia akan masuk sini, di sini juga akan dicaskan. Okey, pada waktu itu kapasitor dicaskan. Alright, dia cas. Masa cas, lalu bila sampai sini, semasa dia sampai ke sini, sampai ke terminal katakan positif dengan negatif, maka untuk patah balik, kita negatif. Semasa kita negatif, arus tidak dibenarkan mengalir. So pada waktu inilah kapasitor ini dia menyahcaskan dia punya cas. Dia dah simpan tadi, lepas tu dia nyahcaskan supaya beza upaya ini dia tidak turun sampai ke kosong. Okey, maksud dia kalau dia akan dapat digerak sampai sini, dia nyahcas macam ni. Lepas tu litar sampai ke kita positif balik, naik balik. Lepas tu bila nak turun ke kosong, dia tak benarkan turun kosong, kapasitor dia akan memberikan cas dia. Lebih kurang macam tu lah. Supaya mudah faham, dia nyahcaskan dia punya cas, maka dia punya ni tak sampai kosong. Dia turun sampai hanya rendah macam tu lah. Dia tidak turun sehingga kosong. Kalau yang tadi kan, kalau tanpa kapasitor, dia akan kosong, lepas tu naik balik, kosong, naik balik, macam tu. Ini macam cikgu sebut lah, ada current, lepas tu tak ada current, ada current, tak ada current, macam tu. Yang ni ada current, lepas tu nampak macam slow sikit current, tapi dia masih lagi ada lagi. That's why kita kata dia meratakan arus supaya dapat yang hampir mantap. Tapi yang lebih cantik lagi, kita tengok yang tadi lah, yang full wave rectification ataupun gelombang penuh. Perataan output rectifikasi gelombang penuh, yang ni lebih cantik lagi. Sebab apa? Bila kita letak ni, gelombang kita bila penuh, dia naik, belum sempat turun, dia dah diratakan. Naik macam ni, diratakan, naik macam ni, diratakan. Maka kita akan dapat satu nilai yang hampir seragam dan tinggi nilai voltage itu tanpa dia turun sehingga kosong. Ini kelebihan kita menggunakan kapasitor. Okey, sebab tu dalam tajuk ni juga sebenarnya kita ada calculation. Okay, cikgu bagilah sebab apa, mungkin dalam silibus baru cikgu tak pasti ada ataupun tidak. Okey, kalau kita ada graf yang begini, maka nilai ni, nilai ni kita namakan sebagai VP. Nilai kat sini katakan ni V. V inilah VP, iaitu V puncak. Nilai V puncak. Daripada nilai puncak ni ke bawah, kita namakan sebagai kita tulis bawah ni VPP, iaitu voltan puncak ke puncak, atau bahasa Inggeris dia sebut peak to peak voltage. Kalau yang tadi V peak ataupun peak voltage lah. Alright, jadi dia ada formula dia yang mana kita nak dapatkan satu nilai yang kita namakan sebagai VPM KD ataupun voltan punca min kuasa 2, yang mana formula dia adalah
VP kita bagikan dengan set 2. Alright, ini formula. Okey, boleh catat. Iaitu nilai dia set 2 ni ialah 1.4142. Kalau kamu tekan kalkulator lah. Jadi bermaksud VPMKD ni dia tidak akan lebih daripada V puncak. Sebab nama pun punca min kuasa 2 kan. So dia nilai dia adalah dia akan maintain, bermaksud nilai arus yang purata macam tu. Kalau tak percaya cubalah tekan. VP pula hubungan dia dengan VPP. Okey, VP. VPP sebenarnya adalah 2 kali VP. Betul tak? Sebab apa kalau VP kat sini, VPP 2 kali lah. Katakan sini 2 volt, sini negatif 2 volt. Bermaksud jarak daripada atas ke bawah adalah 4 volt. Itulah VPP, puncak ke puncak. So VPP adalah 2 VP. Alright, itu je hubungan dia. Sama juga kalau kita nak cari I, ada arus punca min kuasa 2 IPMKD sama dengan I puncak, kita bagikan dengan set 2 juga. Alright. Okay. So sama juga IPP sama dengan 2 IP. Okay, I puncak sama dengan 2 IP. Okay, ini formula. Tapi jangan kita guna I ni, kita lebih ni kita kira voltan dia. Alright, jadi nilai ni VPMKD ni dia berada nilai purata, sebab tu dia maintain, dia akan berada rendah daripada voltan puncak. Alright, itu point dia. Okey, seterusnya. Okey, maka di sini ada soalan praktis formatif. Okey, ini adalah jawapan bagi praktis formatif 5.2. Okay, kamu boleh rujuk di sinilah untuk buat latihan yang tadi tu ya. Okey, dan ini juga. Okey, ini adalah gelombang separuh, rektifikasi gelombang separuh. Okey, sampai situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.